Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan 4 akan membentangkan berkenaan dengan hasil kajian yang telah kami lakukan berkenaan dengan subjek APT 2023, pengurusan sumber manusia. Baiklah, sebelum itu kita akan berkenalan dahulu dengan ahli kumpulan dalam kumpulan 4. Saya Muhammad Ifani Kebal bin Zahari bertindak sebagai pengerusi. Muhammad Faris bin Muhammad Nazri adalah sebagai timbalan pengerusi. Nur Ayuni binti Aziz Alfa bertindak sebagai setiausaha pencatat, Siti Hajar binti Cik Amdan sebagai timbalan setiausaha pencatat, dan juga Muhammad Farhan Nazifi bin Azman sebagai multimedia dan juga fotografi. Tujuan kenapa kami memilih subjek APT 203 pengurusan sumber manusia adalah yang pertama, subjek ini menekankan tentang bagaimana untuk menilai peribadi seseorang dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia amat berkait rapat dengan menilai peribadi seseorang dalam sesuatu organisasi, dan ianya amat penting dalam menjaga keharmonian dan suasana bekerja yang kondusif. Yang kedua, membangunkan pasukan yang terbaik dalam mencapai sasaran. Kita semua sedia maklum bahawa setiap apa yang dilakukan pasti akan ada sasaran yang ingin perlu capai, dan perancangan dan penelitian yang rapi perlu dilakukan oleh seseorang insan itu untuk bergerak seiring dengan proses yang telah ditetapkan. Samalah dengan nilai ilmu itu, apabila dipelajari perlu melalui proses yang telah ditetapkan supaya setiap perkara yang dilakukan mampu memberikan input atau manfaat yang baik kepada bukan sahaja masyarakat tetapi juga kepada agama, bangsa dan juga negara. Kaedah kajian APT 2023 pengurusan sumber manusia pada kali ini adalah menggunakan Google Form, dan responden yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dari segi umur, universiti dan juga bangsa. Seramai 32 respon yang telah menjawab dan juga yang telah memberikan maklum balas berkenaan dengan hasil kajian kali ini. Melihat kepada hasil umur responden, 32 responden yang telah menjawab hasil kajian ini, 21 tahun adalah kebanyakan daripada responden ini dengan 65.6%. Dan kalau kita lihat daripada segi universiti pula, kebanyakannya adalah daripada UiTM dengan 12.5%, diikuti dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris sebanyak 9.4%, dan juga UMK dengan 6.3%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan Nazifi bin Azman dan nombor matrik A20A1518. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis data jawapan berdasarkan soalan yang telah kumpulan kami edarkan kepada responden. Bagi soalan 1, adakah pengurusan kerjaya yang mapan dan sistematik mampu menjadikan seorang pekerja itu lebih berkaliber dan mempunyai hala tuju yang lebih jelas di dalam hidupnya? Untuk soalan ini, kesemua 32 responden bersetuju bahawa pengurusan kerjaya yang mapan dan sistematik itu mampu menjadikan seorang pekerja itu lebih berkaliber dan mempunyai hala tuju yang jelas di dalam hidup mereka. Untuk soalan kedua, iaitu adakah anda merasakan bahawa pengambilan pekerja bukan sahaja dilihat dari segi kemahiran semata-mata, namun dilihat juga daripada aspek komunikasi dan cara pergaulan dengan pekerja untuk mewujudkan suasana pekerja yang kondusif? Bagi soalan ini juga, kesemua 32 responden kami bersetuju bahawa pengambilan pekerja bukan sahaja dilihat dari segi kemahiran tetapi juga merangkumi aspek komunikasi dan cara pergaulan mereka untuk mewujudkan suasana pekerja yang kondusif. Seterusnya untuk soalan 3, iaitu adakah pengurusan sumber manusia yang efektif di dalam usaha-usaha yang boleh membantu sesebuah organisasi mencapai objektifnya dengan menyediakan pekerja yang cekap dan bermotivasi tinggi? Untuk soalan ini, hampir kesemua daripada responden kami bersetuju bahawa pengurusan sumber manusia yang efektif ini merupakan usaha yang boleh membantu sesebuah organisasi mencapai objektifnya dengan menyediakan pekerja yang cekap dan bermotivasi tinggi. Manakala hanya sedikit saja daripada responden kami tidak bersetuju dengan penyataan ini. Untuk soalan keempat, adakah pengurusan sumber manusia hanya mementingkan
penyelesaian masalah pekerjaan bagi memudahkan pembangunan dan kepuasan kaki tangan di sesebuah organisasi. Bagi soalan ini, seramai 62% daripada responden kami bersetuju bahawa pengurusan sumber manusia hanya mementingkan penyelesaian masalah bagi memudahkan pembangunan kaki tangan di sesebuah organisasi. Manakala seramai 37% daripada responden kami tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Untuk soalan 5, kesan pandemik COVID-19 telah membuatkan banyak pekerja dari pelbagai syarikat telah diberhentikan secara paksa, dan adakah pihak pengurusan sumber manusia perlu memainkan peranan pada ketika itu? Bagi soalan ini, hampir kesemua 32 responden kami bersetuju bahawa pihak pengurusan sumber manusia perlu memainkan peranan pada pandemik COVID-19 bagi membantu pekerja mereka. Manakala hanya sedikit daripada responden kami yang tidak bersetuju dengan penyataan ini. Seterusnya, persoalan untuk soalan 6 ialah untuk menjaga hak dan kebajikan pekerja bukan sahaja dengan memberikan gaji yang setimpal dengan kerja yang dilaksanakan, tetapi juga keselamatan di tempat kerja adalah perkara yang perlu dititikberatkan oleh majikan kerana itu adalah hak mutlak pekerja. Bagi soalan ini, seramai 97% daripada responden kami bersetuju bahawa aspek keselamatan di tempat kerja adalah perkara yang perlu dititikberatkan oleh majikan kerana itu adalah hak mutlak pekerja. Untuk soalan 7, mengikut peratusan permintaan terhadap pekerja warga asing yang sering meningkat saban tahun, menyebabkan Persatuan Sekerja perlu lebih peka terhadap isu ini dari semasa ke semasa supaya kedudukan pekerja tempatan tidak terjejas di masa hadapan. Untuk pernyataan ini, seramai 90% responden kami bersetuju dengan kenyataan ini, manakala 9% responden kami tidak bersetuju dengan peratusan permintaan terhadap pekerja warga asing yang sering meningkat saban tahun. Soalan 8 pula, pemberian ganjaran kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan dalam prestasi mereka adalah satu usaha untuk mewujudkan keharmonian dalam organisasi. Bagi pernyataan ini, seramai 96% responden kami bersetuju, manakala hanya 4% yang tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Yang ke-9, berdasarkan penyataan, sekiranya subjek sumber manusia tidak digunakan atau dipelajari oleh setiap individu, bolehkah ekonomi negara berkembang dengan pesat? Bagi pernyataan ini, seramai 60% daripada responden kami bersetuju dengan kenyataan ini, manakala sebanyak 40% responden kami juga tidak bersetuju dengan penyataan sumber manusia tidak perlu digunakan dalam memastikan ekonomi negara berkembang dengan pesat. Untuk soalan 10, pada pendapat anda, adakah subjek sumber manusia ini boleh diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan dan juga dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian? Untuk kenyataan ini, seramai 93% responden kami bersetuju dengan kenyataan ini, manakala 7% responden kami tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, majikan yang memahami dan menyelami perasaan pekerja akan menyebabkan pekerja yang berkualiti dapat dihasilkan dan memberikan input yang berkesan kepada prestasi syarikat. Untuk soalan ini, hampir kesemua responden kami bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, bagi kajian dan
cadangan penambahbaikan dalam kajian untuk subjek kami iaitu pengurusan sumber manusia ini, kami dapati bahawa kursus ini perlu dipraktikkan oleh pelajar untuk kebaikan mereka di alam pekerjaan pada masa hadapan. Ini bagi memastikan mereka mengetahui segala skop dan kriteria asas yang diperlukan di dalam pekerjaan mereka. Selain itu, penambahan elemen adab dan etika pekerja dalam kursus ini penting supaya jati diri pelajar dapat dimantapkan. Oleh itu, mereka akan mampu untuk mengawal diri mereka terutama dalam aspek emosi, dalam mengawal tingkah laku dan juga mengelakkan terjerumus kepada perkara yang tidak diinginkan berlaku. Akhir sekali, untuk subjek ini juga memasukkan isu semasa dunia supaya pelajar dapat mengetahui realiti mereka apabila berdepan dengan situasi tidak menentu di dalam alam pekerjaan kelak. Sekian dari saya.